Bagai haruan pulang ke lubuk, perumpamaan Melayu ini seakan sesuai buat Rafiah Anjang atau mesra dikenali sebagai Cikgu Ruby. Dia memilih untuk berkhidmat di tempat kelahirannya setelah mengembara keluar untuk mempelajari ilmu agama di negeri orang. Demi melihat anak-anak orang asli tidak tercicir di dalam menimba ilmu agama, setanding dengan murid di luar kawasan pedalaman, dia mengambil keputusan membuka sebuah sekolah rendah agama khusus untuk anak-anak orang asli ini. Cikgu Ruby adalah orang asli suku Temia dari Sungai Tonggang, Tanjung Rambutan, turut berkhidmat sebagai guru agama yang mengajar seramai lebih 60 orang anak-anak asnaf serta mualaf di perkampungannya. Guru berusia 40 tahun serta memiliki 2 orang cahaya mata ini juga aktif menyertai pelbagai aktiviti kemasyarakatan membantu golongan yang memerlukan. Seperti lilin yang sentiasa menerangi kegelapan, ilmu jasa dan pengorbanan Cikgu Ruby ini pasti akan dikenang terutama oleh penduduk setempat. Baik, itu sedikit bingkisan kita ingin mengenali lebih dekat berkenaan dengan Ustazah Ruby. Sebelum tu saya nak panggil Ustaz Hanif. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ini juga duta. Saya penat jom ronda tadi. Penat ronda? Ya. Oh, sihat Alhamdulillah sihat. Oh, apa khabar? Oh, sihat Alhamdulillah. Saya lama tak jumpa awak lah. Betul lah. Hey, baru jumpa kat sini tak ada minum-minum. Oh, tak ada tahu. Lepas ni lah PM tepi lah. Aduh. Okey, kita nak teruskan berkenaan dengan pengisian MHI. Tadi kita dah tengok sikit kan bagaimana ini dia memberi balik bakti kepada anak-anak dan juga tempat kelahirannya sendiri. Betul, saya setujulah sebab kebanyakannya memang kita melihat kepada perkongsian ilmu dan terutamanya kepada suku kaum orang asli ni. Mereka diberi peluang untuk belajar, ada juga yang berjaya juga pergi tapi dalam masa yang sama tak lupa untuk kembali dan cuba untuk meningkatkan taraf pendidikan, ilmu dan sebagainya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Ustazah Ruby namanya. Ataupun kita panggil Puan Rafiah Anjang di talian sekarang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi, alhamdulillah. Hari ni tak ada kelas Ustazah? Hari ni tak ada kelas? Sekarang ni kami tak ada lagi arahan untuk muka kelas kelas kafa JAKIM lah. Belum beroperasi lagi. Mesti rindu kan? Memanglah. Ustazah, melihat kepada sesi pengenalan tadi kita dah berikan sedikit latar belakangnya juga. Bagaimana Ustazah sebenarnya suasana dalam proses pembelajaran ini dan permulaannya Ustazah untuk inisiatif ini? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur, terima kasih kepada Malaysia hari ini sudi berkongsi cerita saya di pagi yang sangat indah ini. Sebenarnya minat saya kepada pendidikan Islam tu di alam saya kanak-kanak lagi. Situ saya belum lagi mengenali dunia Islam. Sehinggalah saya melanjutkan pengajian saya ke Institut Dakwah Islam Perkim. Di situ saya mula berminat dengan kelas agama, belajar ilmu agama sehinggalah saya melihat kesungguhan guru-guru saya yang mengajar agama kepada rakan-rakan mualaf saya seluruh Malaysia dalam Islam sehingga menjadi orang-orang yang hebat di Malaysia ini. Jadi saya tanam niat kesalahannya satu hari nanti saya pun mengimpikan ingin membuka sebuah sekolah agama khas untuk anak-anak masyarakat orang asli sendiri di pedalaman. Sebab kengkangan waktu itu saya rasa sukar saya kena keluar daripada pedalaman kampung saya di kawasan Sungai Tonggang untuk belajar agama di bumi Kelantan. Bagi saya terlalu jauh. Jadi saya inisiatif ni saya membuatkan semangat saya tu untuk membuka sekolah agama rakyat di pedalaman kampung sendiri setelah saya habis belajar agama di Kelantan agar anak-anak orang asli tidaklah jauh mencari ilmu agama merantau seperti saya. Jadi untuk mudah mereka belajar agama di kampung mereka sendiri. Jadi bila Ustazah mengambil keputusan bahawa aku perlu curahkan balik bakti kepada anak-anak kan, pastinya anak-anak orang asli di Sungai Tonggang di Tanjung Rambutan Perak ni. Jadi nak tahu juga bila kembali mendidik, Ustazah memahami di dunia mereka. Tapi ada tak cabaran yang Ustazah lalui walaupun Ustazah dekat dengan mereka? Nak ajar mereka tu kan?
Ya, betul. Cabaran tu memang sangat-sangat saya rasailah sebab saya sendiri yang membuka, yang memulakan. Satunya sebab masyarakat orang asli tidak didedahkan dunia pendidikan agama, belajar secara, subjek-subjek Islam secara formal. Contohnya subjek Al-Quran. Yang mana sebelum ini memang kita sedia maklum mungkin agak ke belakang dari segi sudut pengetahuan dan penghayatan Islam tu kan. Jadi apabila subjek yang bila saya buka sekolah agama ni melibatkan ada kurikulum yang JAKIM sediakan, silibus yang disediakan menggunakan dalam sukatan sepenuhnya dalam bacaan Jawi, tulisan Jawi, bacaan Jawi, dan juga Al-Quran tu pun bukan bahasa kita kan, bahasa Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan juga ada subjek bahasa Arab. Semua subjek macam ulum syariah, ibadah, akhlak, ambil solat, semua menggunakan bukan bahasa orang asli kan, bahasa Arab. Jadi kat situ bagi mereka, bagi saya sebagai guru memang betul-betul kena menghayati, memahami bahawa Islam tu mudah untuk dipelajari, agama Islam tu mudah dipelajari. Jadi saya sendiri kena kuat, kena bersedia memahamkan mereka dengan dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa sendiri, bahasa orang asli, untuk memudahkan mereka memahami ajaran itu dengan lebih baiklah. Ustazah, kami sedang sebenarnya dipertontonkan tadi dengan visual-visualnya, dengan gambarnya, dan saya percaya medium komunikasi juga sangat berbeza kan, sebab saya pun pernah bertemu dengan orang asli banyak kali. Jadi nak berkomunikasi tu memang menjadi satu masalah jugalah kan. Ada sedikit jurang lah di situ. Macam mana Ustazah sebenarnya? Okey, kalau bolehlah Ustazah berikan kami contoh cara berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa. Kan sebab dua bahasa kan. Dua bahasa. Maknanya Ustazah kena baca dulu, lepas tu translate. Betul. Tapi betul lah kan, Al-Quran kan mukjizat kan yang Allah turunkan. Begitu juga saya dulu, zaman saya tak tahu baca Quran, saya rasa susah, lidah saya berbelit-belit nak baca Al-Quran. Tapi bila saya mulakan anak-anak orang asli ni dengan Iqra', pembelajaran buku Iqra', tiap-tiap hari, alhamdulillah sebenarnya mereka boleh. Allah buka hati mereka tu untuk mudah membaca dan belajar, dan alhamdulillah sepanjang saya mengajar anak-anak murid saya orang asli, mereka setakat ni bahkan ada yang dah boleh khatam Al-Quran. Sebab setakat ni memang, tapi perlukan masa dan waktulah. Maksudnya kelas tu setiap hari kan diadakan di pedalaman, dan setiap petang mereka akan datang belajar. Hasil tu nampak berbeza. Kalau sebelum ni mereka tak boleh membaca Jawi dan menulis Jawi, tulisan khat. Tapi alhamdulillah dengan adanya kelas ni mereka dapat boleh membaca Jawi dan juga menulis Jawi dengan baik. Walaupun susah. Dan kalau ada bahasa-bahasa dalam subjek tu dalam bahasa Arab yang sukar mereka faham, saya akan terjemahkan dalam bahasa orang asli. Ustazah, okey, mungkin sebab Ustazah rindu kat anak-anak murid kan? Mungkin rakan-rakan Ustazah ke anak-anak murid ke sekarang ni, mungkin bagi ucapan sikit Ustazah dekat mereka, mungkin nak dengar dalam bahasa Temia ni. Temianya. Nak bagi ucapan dalam bahasa asli Temia anak murid. Betul. Keunikan bahasa tu kami nak dengar juga Ustazah. Kami cuba translate. Okey. Okey, bahasanya kalau apa khabar? Okey, apa khabar? Meniga. Meniga. Okey. Meniga tu apa khabar? Kalau khabar baik, gahmed. Gahmed jawab balik. Meniga. Kalau jaga diri Ustazah? Jaga diri. Jaga diri. Jaga diri mek-mek. Jaga diri mek-mek. Jaga diri mek-mek. Ustazah jaga diri mek-mek. Sama. Itu yang kita nak begitu. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah ya. Moga apa yang Ustazah curahkan bakti itu pastinya untuk ilmu anak-anak bangsa. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga jemput saya. Okey. Jaga diri mek-mek. Mek-mek. Itu baik-baiklah tu. Okey, baik, itu sikit perkongsian yang kami bawakan di Keluarga Malaysia Bakti Tempat Kelahiran.